Okey. Saya buat besar ni nampak ah? Nampak Ustaz? Nampak Ustaz. Teruskan dengan kita punya untuk kelas tahsinul Quran, iaitu memperbaiki bacaan di dalam Al-Quran dengan menggunakan beberapa surah. Sebelum ni kita dah masuk surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, dan ni surah Al-Falaq, sambungan daripada surah Al-Falaq ayat yang kelima. Okey, jadi surah Al-Falaq ayat yang kelima ni kita teruskanlah dengan kita punya melihat dari segi hukumnya. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Okey. Jadi kita tengok hukum yang pertama yang saya dah letak nombor ni, nombor yang pertama ni, nombor 1, iaitu nun bertemu dengan shin. Apakah hukum nun bertemu dengan shin? Okey, kita tengok iaitu hukum dia adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Sebab apa dia hukum dia ikhfa hakiki? Disebabkan oleh nun mati ataupun nun bertanda sukun bertemu dengan huruf shin. Okey, huruf shin ni adalah salah satu huruf ikhfa. Adalah salah satu huruf ikhfa. Jadi hukum dia ikhfa hakiki. Cara bacaan dia pula kita kena dengungkan. Dengungkan. Kalau nak mudah faham, kita tak baca dia min ni, kita tak baca min, kita baca MING. Dia ada dengung dekat situ. Jadi cara bacaan ni wa min, okey, dua harakat. Min. Okey, itu untuk yang pertama, hukum yang pertama. Kita tengok pula hukum yang kedua. Hukum kedua ini adalah hukum ra. Okey, hukum ra. Dan hukum ra dekat sini dibaca tebal ataupun nipis. Ikhwan ataupun Khairul boleh jawab. Kita baca tebal ataupun nipis kat sini. Ustaz, ayat ke berapa sekarang? Kelima kan? Ayat yang kelima. Sebab di slide Ustaz ni ayat ketiga dan empat Ustaz. Oh, tak berubah Ya, tak berubah. Sekejap yang ni berubah Ustaz. Dah berubah. Okey, yang first tadi kita tengok, saya ulang balik hukum yang pertama tadi adalah nun bertemu dengan shin, iaitu ikhfa hakiki. Jadi bunyi dia tak boleh min, min, tapi kena ming, min dua harakat dengung. Okey, hukum yang kedua ni pula adalah hukum ra. Okey, hukum ra. Dan hukum ra ni dia terbagi kepada dua, dibaca tebal ataupun dibaca dengan nipis. Okey, yang ra ni hukum ni dia dibaca tebal ataupun nipis. Apa yang boleh jawab? Tebal Ustaz. Apa? Ra tebal. Dibaca dengan tebal. Sebab apa dibaca tebal? Sebab huruf sebelum ra ni berbaris atas, iaitu huruf shin berbaris atas. Jadi kita kena bunyikan dia tebal. Bukannya waktu sebut ri ni, waktu sebut syar ni. Bila kita sebut syar, kita tak boleh sebut syar. Kita sebut dia dengan mulut agak muncung sedikit untuk membunyikan dia tebal. Syar. Okey. Wa min syarri. Okey. Jadi tu hukum ra. Dan ada satu lagi saya terlupa nak letak tadi, iaitu ra ni dia yang huruf dia ada dua hukum kat sini Satu, huruf ra ni, huruf sebelum dia berbaris atas. Jadi syar ni kita kena baca tebal. Tetapi ra ni pula dia berbaris bawah. Dia tak mati tetapi dia baris bawah. Jadi kita kena baca dia nipis, tak perlu baca rui. Kita baca ri. Tengok ri, kita tarik,
kita punya baca senyum lah, kita tarik ke belakang. Ri. Okay. Wa min syarri syarri. Okay. Okey, itu hukum ra, hukum yang kedua. Okey, hukum yang seterusnya pula yang ketiga, kita tengok dekat sini adalah hukum mad asli. Okey, hukum mad asli. Apa huruf mad asli dekat sini? Khairul. Alif Ustaz. Alif dibaca panjang 2 harakat. harakat. Okey, ha kita tak boleh baca wa min syarri hasidin, hasidin tak boleh. Kena baca wa min syarri hasidin, hasidin. Kena nyatakan dia punya panjang 2 harakat. Itulah hak hukum yang kita kena jelaskan. Tak boleh kita tahu tapi kita tak jelaskan bunyi dia. Okey. Hasidin. Okey, hukum yang keempat pula adalah tanwin bertemu dengan alif, hukum dia izhar halqi. Sebab apa dia izhar halqi? Sebab huruf alif adalah huruf izhar. Okey, huruf izhar. Jadi bunyi bacaan dia kenalah jelas. Izhar maksud dia jelas. Kita kena baca jelas din. Jangan baca din. Okey. Kena baca din, din. Okey. Hasidin wa min syarri hasidin. Okey, kita tengok hukum yang seterusnya pula. Okey. Sama juga hukum yang tadilah, iaitu mad asli, huruf alif dipanjang, dibaca dengan panjang dia 2 harakat. Hukum yang kelima dan hukum yang terakhir yang keenam. Ikhwan boleh jelaskan hukum yang terakhir? Qalqalah kubra. Qalqalah Kubra. kubra, qalqalah kubra, betul. Jadi yang terakhir ini yang keenam qalqalah kubra. Sebab apa dia dibaca qalqalah kubra? Sebab kita matikan di hujung ayat dan huruf dal tu huruf qalqalah. Okey, yang first kali dal adalah huruf qalqalah dan dal berada di hujung ayat. Di hujung ayat. Sama ada sukun ataupun berbaris. Jadi dibaca qalqalah kubra. Kubra maksudnya kuatlah. Okey, kita kena baca dia agak bunyi pantulan tu agak kuat sikit. Hasad. Kita tak boleh baca hasad. Hasad. Tu salah. Kalau kita baca hasad, tu qalqalah sughra, qalqalah kecil. Biasa qalqalah kecil dia akan berada di tengah ayat. Tetapi kalau qalqalah kubra dia berada di hujung ayat. Okey, kita cuba baca. Lepas ni kita cuba seorang demi seorang insya-Allah. Cuba dengar bunyi saya akan ulang 2 kali, lepas tu cuba try. Lepas ni saya akan nilah dengar pula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Saya ulang sekali lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Okey, terakhir. Wa min syarri hasidin idza hasad. Okey. Kita cuba. Okey, Khairul boleh cuba? Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri hasidin idza hasad. Boleh ulang sekali lagi, Cik? Wa min syarri hasidin idza hasad. Okey, hasad. Hasad. Okey. Hasad. Bukan hasad. Kalau hasad qalqalah sughra. Kalau qalqalah kubra hasad. Hasad. Macam tak bunyinya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Idza hasad. Boleh cuba? Wa min syarri
Wa min syarri hasidin idza hasad. Okey, hasad. Hasad. Okey, Hasad. betul. Betul macam ya, qalqalah kubra. Okey ya. Okey, Ustaz. Okey, ikhwan pula boleh cuba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر حاسد إذا حسد. Okey. Jadi dia macam ada apa orang panggil ni? Ada delay sikit tapi taklah terlalu lama sangat. Boleh. Ada sikit hasad. Okay. Ada satu lagi qalqalah akbar. Yang ni kalau huruf dal ni dia ada sabdu dekat atas dia. Jadi kita akan baca yang tu paling kuat. Jadi delay itu pantulan dia agak lama sikit. Hasad. Kalau yang ni hasad sikitnya. Yang penting ada perbezaan antara qalqalah kubra dengan qalqalah sughra. Okey, jadi tu untuk hukum ayat yang kelima daripada surah Al-Falaq. Ada apa soalan tak daripada Khairul ataupun Ikhwan? Ustaz, Ha. maknanya macam ikhfa hakiki tu. Bila nun mati tu memang bunyinya sekira lah macam temu dengan huruf selain sin ke apa. Memang ming kah sebutannya, Ustaz? Kalau apa orang panggil? Kalaunya bertemu dengan selain daripada huruf izhar, memang akan dibaca dengung. Selain dengan Selain izhar. munnya semua yang huruf ikhfa tu memang bunyinya bila nun mati akan jadi ming lah. Maksud ke? Ya, soalan ke ada. Macam mana kah? Okey, kalaunya apa nama? Kalau ikhfa. Ikhfa memang kita akan baca macam mana lah. Tapi bukan semua, contohlah kalau shin, ming, kalau shin dia akan jadi ming kan. Ming. Tapi kalau kaf pula dia akan jadi M-I-N-K. Mingnya ikut huruf sebenarnya. Huruf yang selepas lah. Okey. Jadi kalau idgham ada yang didengungkan dan ada yang si didengung. Kalau huruf lam, nun bertemu dengan lam ataupun nun bertemu dengan ra, saya dah dengung. Dia cuma jadi idgham macam tapi saya dah dengung. Jadi yang ada dengung tu ikhfa, idgham wajibul gunnah. Idgham wajibul gunnah tu maksudnya kalau bertemu dengan 4 huruf idgham, selepasnya apa nama ikhfa dah iqlab. Okey, iqlab pun kita akan baca dengung, tapi dengung iqlab lain sikit. Bunyinya seakan-akan bunyi mim. Contoh kalau nun mati bertemu dengan mim kan. Nun mati bertemu ba. Okey, nun mati bertemu ba bunyinya akan jadi mim. Okey. Boleh ha? Jadi untuk memudahkan sekurang-kurangnya paling baguslah sebenarnya kita boleh hafal lah. Bukanlah hafal semua hukum ikhfa apa semua. Maksudnya contohnya sekurang-kurangnya kita hafal huruf untuk hukum izhar. Hukum izhar atau dengan hukum idgham. Idgham dengan izhar sih banyak. Kan izhar ada 6 huruf. Yang pertama huruf alif ataupun hamzah. Lepasnya huruf ha yang golong kan. Lepasnya huruf ha berangin, ain, huruf kha dengan huruf ghain. Jadi 6 huruf untuk izhar. Kalau ikhfa, kalau apa nama? Kalau idgham pula ada 6. Kan idgham ada 6 mim. Salah satunya mim apa lagi? Nun. Mim, nun, waw, ya, lam, ra kan? Yang apa nama? Yang wajib punah 4 lah. Atau yang apa nama? Bukan dengung ada 2, lam dengan ra. Jadi apa lagi yang pendek? Pendek lagi apa?
Iqlab satu huruf Iqlab. saja. Ba. Ba aja. Jadi selebih daripada ya bakinya adalah ikhfa. Fa. Adalah ikhfa. Jadi ya cara kita nak kenal hukum. Tapi kalau nak mudah kita boleh rujuk balik lah, rujuk kita punya apa namanya yang kita belajar sebelum ni. Ada slide yang kami share ya, dalam grup. Slide yang Ada. tajwid tu. Boleh refer balik lah kita insya-Allah. Okey, jadi mungkin dengan caranya ada dua metod. Satunya dengan menghafal, satu lagi dengan menggunakan cara ni. Kita membiasakan tengok hukum ayat-ayat Quran, kita tengok hukum, insya-Allah lama-lama kita akan tahulah. Contoh kalau nun bertemu chin, kita boleh ingat balik, oh hukum di ikhfa. Kalau tanwin bertemu alif, izhar. Itulah. Mungkin untuk permulaan dia macam susah sikit. Kalau selalu kita buat sendiri, boleh buat sendiri sebenarnya. Khairul ataupun ikhwan kalau nak try buat sendiri pun boleh. Okeylah. Selain tu ada soalan lagi tak? Khairul boleh ha? InsyaAllah. Allah. Ikhwan ada soalan? Ustaz, yang ha tu ha pedas kan? Yang mana? Syarri hasidi. Oh ni ya. Syarri Ni hasad. Ni ha pedas ataupun ha angin. Bila kita sebut tu dia berangin. Kalau ha yang bersimpul tu Ustaz, dia akan jadi macam mana dia punya ni? Kalau ha bersimpul, dia kedudukan dia dekat sini, dekat pangkal kerongkong. Jadi bunyi dia tu agak keras sikit. Dia tak ada angin. Bunyi dia ha. Bunyi macam tu. Oh dia bunyi Bunyi lagi dalam lagi lah berbanding dengan ha pedas tu. Sebab ha golong ni dia di bawah ha pedas. Ha pedas tengah-tengah kerongkong. Okay. Kalau ha tu dia dekat dalam situ. Ya. Faham tak? Jadi itu je lah untuk malam ni insya-Allah. Yang penting walaupun sikit kita cuba untuk praktikkanlah dalam bacaan insya-Allah. Yang baik tu datang daripada Allah. Yang terbaik itu atas kelemahan saya. Jadi saya mohon maaf, kita akhirilah dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.